Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini kita akan belajar pula madrasah yang seterusnya, iaitu madrasah Ad-Diwan. Apa dia madrasah Ad-Diwan? So Ad-Diwan ni termasuk dalam madrasah Tajdid ataupun madrasah Ar-Rumansiyah, yang membuat aliran baru yang terpengaruh dengan syair-syair daripada Eropah. Baik. InsyaAllah dalam madrasah Ad-Diwan kita akan tengok kepada 4 perkara. Yang pertama, al-awwal nash'atuha wa sababu tasmiyatuha. Perkembangan madrasah Ad-Diwan ni, macam mana dia boleh berkembang dan kenapa dinamakan sebagai Ad-Diwan. Ad-Diwan itu. Asani nazaratuhum fi syi'ri. Apa pandangan penyair Ad-Diwan ini, syuara madrasah Ad-Diwan terhadap syair. Thumma asbab ittijah ruwadul madrasah ila tajdid. Kenapa pelopor-pelopor madrasah Diwan ini mahukan perubahan, mahu membuat perubahan dalam syair. Dan yang terakhir, khasais madrasah Diwan. Apakah dia keistimewaan madrasah Diwan? Sebagaimana kita tahu, madrasah Diwan ini adalah madrasah tajdid ataupun madrasah Ar-Rumansiyah. Maka di sana banyak perbaharuan, banyak keistimewaan yang telah dibuat yang ada pada madrasah Ad-Diwan itu sendiri, insya-Allah. Pertama, nasy'atu madrasah Ad-Diwan wa sababu tasmiyatuha. Apakah perkembangan, bagaimana madrasah Ad-Diwan ini berkembang dan sebab dinamakan sebagai madrasah Ad-Diwan. Zaharat madrasah Ad-Diwan fi nisfil awal min qarni Tishrin. Dia muncul pada pertengahan pertama kurun ke-20 min ruwad madrasah Ad-Diwan Abbas Mahmud Al-Aqad, Ibrahim Mazini, Abdul Rahman Syukri. Yang kita kenal ialah Abbas Mahmud Al-Aqad ataupun Abbas Al-Aqad, kan? Seterusnya, sabab tasmiyah itu. Kenapa dinamakan sebagai madrasah Ad-Diwan? Okey, nisbah dinamakan madrasah Ad-Diwan nisbatan ilal kitab al-lafahu Al-Aqad wal Mazini wad'an fihi mabadi' madrasatihim. Wad'a fihi, disebabkan kepada kitab yang dikarang oleh Al-Aqad dan Mazini, yang mana kedua-dua mereka meletakkan mabadi' madrasatihim, prinsip-prinsip yang bagi aliran madrasah mereka, yang dinamakan sebagai Ad-Diwan fil Adabi wan Naqdi. Jadi nama kitab tu Ad-Diwan fil Adabi wan Naqdi, maka dinamakan madrasah dia dengan madrasah Ad-Diwan saja. Okey. Lihat kepada nazaratul syu'ara madrasah Ad-Diwan fi syair. Pandangan penyair madrasah Ad-Diwan terhadap syair itu sendiri. Okey. Yang pertama, asy-syi'ru ta'bir 'anil hayah kama yahusu asy-sya'ir min khilal wijdanihi. Mereka melihat bahawa syair itu sendiri ialah syair akan menjelaskan kehidupan, kehidupan yang dialami oleh penyair min khilal wijdanihi, dari sudut pengalaman yang dilaluinya. Jadi baik itu pada pandangan madrasah syu'ara madrasah Ad-Diwan, syair itu sendiri telah menggambarkan kehidupan yang dialami oleh penyair, terutama. Yang kedua, pandangan mereka kan mengatakan asy-syi'rul jayyid huwa alladhi yaquluhu syubban mu'abbirina an zawatihim wa awatifihim wa ma yasudu asrihim. Syair yang bagus itu pada pandangan mereka ialah syair yang menggambarkan kata-kata ataupun membawa kata-kata para pemuda, pemuda pada zaman itu, mu'abbirina an zawatihim wa awatifihim, menggambarkan keinginan mereka, perasaan mereka, wa ma yasudu asrihim, dan apa yang mereka perlukan, mereka perjuangkan pada zaman mereka itu. Jadi oleh itu syair mesti menggambarkan perasaan pemuda pada zaman itu. Syair yang jayyid, sisi madrasah Ad-Diwan. Kemudian muhajamatul muhafizin, mereka itu menentang ataupun mereka, para penyair madrasah Ad-Diwan mengkritik
syu'ara madrasah muhafizin dalam muqaddimah mereka. Fi muqaddimah Syauqi wa Hafiz Ibrahim Ar-Rafi'i li'ajzihim an tajdid wal ibtikar. Kerana mereka itu, kerana Syauqi, Hafiz Ibrahim dan Rafi'i itu, mereka itu tidak ada ajzihim an tajdid, tidak ada pembaharuan. Tak ada pembaharuan yang dibuat oleh mereka. Wal ibtikar, dan juga tidak ada penciptaan-ciptaan baru yang terhasil dalam sisi adab mereka itu sendiri. Dan yang terakhir, mereka itu dakwah ila taharrur minal istimar wa tahammul mas'uliyah. Ruwadul Madrasah Ad-Diwan, mereka itu dakwah, menyeru kepada taharrur minal istimar, menyeru kepada supaya bebas daripada penjajahan, wa tahammul mas'uliyah, dan memegang atau memikul tanggungjawab, ke arah mana memikul tanggungjawab untuk membina sebuah negara. Itulah. Baik, yang berikutnya kita lihat kepada asbab itijah ruwadul madrasah ila tajdid. Apakah sebab para penyair ad-diwan melakukan perubahan kepada syair Arab itu sendiri? Yang pertama, annahum yumassiluna syababul arabi yamurruna biazimati faradah al-istimar al-watan al-arabi. Kerana mereka mensifatkan diri mereka ataupun mereka itu mewakili perasaan golongan-golongan pemuda Arab pada ketika itu yang menempuhi zaman kejatuhan dengan sebab faradhul istimar, dengan sebab datangnya kembali penjajah ke atas negara Arab. Dengan sebab apa berlakunya penjajahan semula ke atas negara Mesir? Kerana Mesir telah membuat terusan Suez dan buat pinjaman yang besar daripada barat, menyebabkan berlaku campur tangan dalam pentadbiran negara Arab daripada barat ketika itu. Yang berikutnya, al-indifa' ila al-hurub min al-waqi' al-alim ila alimul ahlam labita amalahum ad-dunya. Sebagai satu cara indifa' sebagai satu cara melarikan diri daripada peperangan dalam yang berlaku pada zaman realiti, pada al-waqi' al-alim, pada waktu ataupun pada kehidupan yang realiti yang menyakitkan, kepada alamul ahlam, kepada alam mimpi, ataupun kita alam syair masukkan sini, pada alam syair yang mana di sanalah mereka meletakkan labisa amalahum, meletakkan cita-cita mereka, keinginan mereka, apa yang mereka impikan terhadap alam yang sebenar. Yang kesemua itu ad-dha'i'ah, semua itu telah hilang. Jadi mereka menterjemahkan apa keinginan-keinginan, cita-cita mereka semua dimasukkan ke dalam syair. Baik. Yang ketiga iaitu ta'athur bil madrasah ar-romansiyah fil adab al-Injilizi. Mereka terkesan dengan aliran romantis yang ada di dalam sastra Inggeris. Wa i'tizazihim asy-syadid bi thaqafati al-arabiyyah. Dalam masa yang sama, mereka sangat memuliakan, mereka sangat mementingkan thaqafah al-arabiyyah. Walaupun terpengaruh dengan aliran romantis daripada barat, tetapi mereka membuat dalam bentuk Arabiah itu sendiri. Baik, sebab apa berlakunya? Sebab mereka dah banyak membaca buku-buku yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab, hasil daripada gerakan penterjemahan. Yang berikutnya kita lihat kepada khusais Madrasah Ad-Diwan. Maknanya adalah keistimewaan ataupun ciri-ciri Madrasah Ad-Diwan ini. Kerana ada 11 ciri-ciri dia. Yang pertama, al-jam'u baina thaqafatain al-arabiyyah wal injiliziyah. Menghimpunkan budaya Arab dan juga budaya Inggeris, dihimpunkan dalam syair-syair mereka. Yang kedua, at-tatallu' ila al-musil al-ulya wan nuz'ah al-mithaliyah.
iaitu mencari ataupun menghasilkan satu bentuk contoh yang terbaik. Mithalul ulya wan nuz'ah al-mithaliyah, dan pandangan ataupun idea yang paling baik, satu idea contoh dalam sastra. Yang ketiga, at-ta'bir an-nafsul insaniyah min ta'ammulatil fikriyah wal falsafah. Falsafah. At-ta'bir an-nafsul insaniyah, menggambarkan tentang naluri kemanusiaan hasil daripada penelitian terhadap pemikiran dan falsafah. Yang ketiga, wuduh al-janibul fikri mimma ja'alahu yatwa 'ala al-'atifah. Wuduh, menjelaskan atau jelasnya kecerdikan intelektual mereka mengatasi emosi, yatwa 'ala al-'atifah, mengatasi emosi atau perasaan. Macam mana kecerdikan mereka diperjelaskan, nampak kecerdikan mereka itu mengatasi perasaan atau emosi mereka yang pada ketika itu putus asa terhadap dunia mereka yang kucar-kacir disebabkan berlakunya penjajahan. Kemudian as-sidqu fi at-ta'bir wal bu'du 'anil mubalaghat, jujur dalam mengekspresi ataupun mempersembahkan idea dalam syair mereka, wa bu'du 'anil mubalaghat, dan tidak melampau dan dalam memberikan gambaran ataupun membuat retorik. Dari segi balaghah tidak terlampau. Seterusnya yang az-zuhur mushatil huzni wal alam wat tasyaum wal ya'su fi syi'rihim, menzahirkan kesedihan. Zuhurul huzni, menzahirkan kesedihan, kebimbangan, keperitan. Al-huzni, kesedihan, alam, keperitan, at-tasyaum, kebimbangan mereka, dan juga wal-ya'su, berputus asa mereka dalam syair mereka dalam bentuk mashah. Mashah tu maksudnya sentuhan, sentuhan gaya bahasa yang indah. Disampaikan, bukan sahaja menyampaikan rasa sedih tu, menyampaikan orang pun sama turut bersedih. Disebut sebagai mushatul huzni. Kemudian istikhdam lughat asrihim wal ibti'an an lughah qasaid al-fuhul al-qudama, mereka itu menggunakan bahasa semasa, bahasa semasa zaman mereka itu, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa puisi tokoh-tokoh yang terdahulu. Al-fuhul merujuk kepada tokoh-tokoh. Kemudian yang berikutnya, adamul ihtimam bi wahdatil wazni wal qafiyah wad da'wah ila syi'ril mursal, mereka tidak mengambil penting, mengambil berat terhadap dari segi kesamaan wazan dan qafiyah. Adamul ihtimam bi wahdatil wazni wal qafiyah wad da'wah ila syi'ril mursal, dan justru mereka mengajak kepada membuat syair-syair yang bebas. Maksudnya syair bebas, syair mursal tu yang tidak terikat dengan wazan dan juga qafiyah, seperti mana syair mai ziyadah yang hanya ada satu syatar sahaja, kan. Baik, yang berikutnya al-ihtimam bi wad'i unwanil qasidah wa wad'u unwanid diwan, mereka mementingkan dengan meletakkan tajuk-tajuk bagi setiap puisi mereka, dan seterusnya meletakkan nama, meletakkan tajuk, nama ataupun tajuk kepada diwan syair mereka. Min at-tajrid fil aghrad bi idafati mawdu'at ghayra ma'lufah ila syi'ri, mereka membuat pembaharuan pada tema-tema. Aghrad tu makna pembaharuan, membuat pembaharuan pada mawdu'at, pada tema-tema syair mereka yang ghayra ma'lufah, yang tidak dikenali dulu, yang tidak masyhur dulu dalam sastra syair itu. Dan yang terakhir, istikhdam tariqul hikayah fi ardil afkar wal amal, mereka menggunakan bentuk kisah dalam mempersembahkan idea dan juga harapan mereka. Itu sahaja dalam Madrasah Ad-Diwan.
Selamat study.